Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ta'ala min syaitanir rajim wa dzakir fa anna dzakira tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Ketua Kampung, Tuan-tuan Imam, para tetamu ta'ala, alhamdulillah ini giliran saya untuk ceramah. Tajuk tak bagi, pulang pada saya lah. Saya suka bagi tajuk sebab takut bertindih tajuk. Tapi ramai kata tak apa, ilmu Islam ni luas, tak pernah bertindih tajuk. Baik, tuan-tuan sekalian, ada perkara yang kita tak sedap dengar tentang puasa. Pertama, Nabi sebut satu hadis, sesiapa yang tak ada apa-apa alasan, tak sakit, tak musafir, tak datang haid, tak ada alasan, tak ada sebab apa-apa, dia tak puasa, maka Allah SWT marah sangat pada dia, sehingga dia katakan orang ini kalau dia qada sepanjang hidup pun Allah tak terima qadanya. Masya Allah, sepanjang hidup dia qada, Allah tak terima sebab dia tak puasa tanpa alasan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada beberapa peristiwa yang bila Nabi SAW sebut pada kita tentang sesuatu yang seolah-olah malaikat masuk campur sungguh-sungguh dalam urusan kita. Contoh, Nabi sebut satu hadis, pernah satu ketika malaikat datang cakap pada aku supaya aku buat baik pada jiran-jiran aku. Malaikat cakap sungguh-sungguh, sehingga Nabi seolah jiran aku layak terima pusaka aku. Masya Allah. Dan tuan-tuan sekalian, ada satu hari Nabi naik atas mimbar, naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Baik, Nabi naik tangga 1, Nabi kata amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Naik ketiga, Nabi sebut lagi amin. Sahabat tak tahu. Rasulullah sebut amin tu kenapa Rasulullah? Aku mengaminkan apa yang malaikat cakap pada aku. Apa benda malaikat cakap? Kata sahabat-sahabat, pertama, aku aminkan malaikat cakap pada aku begini. Pertama ialah orang yang celaka. 3 jenis manusia yang celaka, yang hina, tak masuk surga dah tu. Baik, pertama Nabi kata, Muhammad, umat kamu yang celaka ialah mereka yang bila nama kamu disebut tidak selawat ke atas kamu. Kita dapat Tan Sri Datuk pun tak bagi Tan Sri Datuk marah. Nabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Bila sebut Muhammad kena selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nabi kata amin. Kemudian Nabi sebut lagi Muhammad, malaikat beritahu umat kamu yang kedua hina ni orang yang hidup sepanjang bulan Ramadan. Ni ke berapa hari? 20 hari. Sepanjang bulan Ramadan tak dapat keampunan Allah Ta'ala.
Sedangkan Allah buka peluang untuk dapat pahala banyak sungguh. Allah buka pintu surga lah, tutup pintu neraka. Allah ikat segala syaitan. Ibadat wajib pahalanya 70 kali ganda. Ibadat sunat pahala macam ibadat wajib. Adikah malam Lailatul Qadar, doa Allah tidak tolak. Yang hina, yang celaka ni tak dapat kampunan Allah SWT. Teruk sungguhlah, teruk. Baik. Yang ketiga, Rasulullah kata, aku mengaminkan cakap-cakap malaikat beritahu aku tentang orang ketiga masuk neraka ni. Yang celaka ni ialah orang yang ada kesempatan. Ada kesempatan waktu, ada masa hidup sama mak dan ayah. Biasalah mak ayah mati dulu. Mak ayah mati dulu, anak pun masuk neraka juga. Sebab budi, kebaikan, jasa anak tu tidak berbaloi, tidak ikut piawaian Allah SWT. Akhirnya anak tu masuk neraka. Baik, tuan-tuan, yang pertama kedua fahamlah tu. Bila sebut nama Nabi selawat. Yang keduanya, pastikan tuan-tuan sekalian jangan masukkan dengan takdir lah. Orang tak dapat keampunan sebab memang tak suka diampunkan, tak suka puasa atau perangai teruk. Ambil kesempatan dengan bulan Ramadan ini. Baik tuan-tuan sekalian, bila sebut hormat orang tua ini, pertama saya beritahu bahawa isu derhaka kepada orang tua ni isu besar. Ulama kata bila Quran sebut tentang sesuatu itu wahyu Allah Ta'ala. Bila sebut tentang dosa itu besarlah. Bila Quran sebut, katanya begitu. Contoh Allah kata apa dalam satu ayat lain, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci orang sombong dan megah-megah. Saya kata seorang ulama tasawuf, Sufyan Al-Thawri, orang sombong dan megah ni Allah tak terima ampun dia. Sebab sombong dan megah ni pusaka syaitan, iblis. Iblis angkuhnya sebab jadi pada api, Adam jadi pada tanah. Hebatnya dia tak mau sujud pada Adam, angkuh dan sombong. Maka syaitan ni bersedia untuk masuk neraka sebab fikir tentang status kedudukan dirinya. Kalau kita macam tu juga angkuh dan sombong, kata Sufyan Al-Thawri, payah Allah terima keampunan kita. Baik, tuan-tuan sekalian, apa dosa besar tentang orang tua ni? Dia setara dengan syirik pada Allah SWT. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhan kamu telah memerintahkan kamu, jangan kamu sembah selain pada dia. Mak dan ayah kamu kena buat baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ada isu besar sebab orang tak tahu. Syirik pada Allah Ta'ala, ada Tuhan di samping Allah. Kedua, mak ayah kena buat baik. Allah susun ayat tu, ayat ketiga surah Isra tu, ayat yang sama, dua benda besar. Jangan syirik. Kedua, mak ayah kena buat baik. Buat baik ni tuan-tuan sekalian, dia terlalu luas sehingga sahabat-sahabat itu tak faham. Rasulullah ada kau durhaka pada bapak sendiri ya Rasulullah. Rasul ada kau durhaka pada bapak, sepatut tak ada durhaka pada bapak sendiri ni. Takkan durhaka pada bapak. Rasul kata ada. Macam mana Rasulullah durhaka pada bapak? Nabi beri contoh lah. Kamu maki hamun bapak orang, bapak tu pula maki hamu bapak kamu. Kamu durhaka bapak kamu juga. Masya Allah. Termasuk ke tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ialah anak-anak kita menyusahkan orang tua, merosakkan nama baik orang tua, masuk pusat serenti, contoh pergi bala polis anak orang kata tak anak siapa tu, anak Ustaz Ibrahim, anak ustaz, polis tangkap. Oh Masya Allah. Tuan-tuan, gambarkan kita. Jadi maksudnya kerja masyarakat nak bagi tahu, jadikan anak yang baik, jangan sampai satu tahap sehingga perang anak tu menyusahkan, memalukan orang tua sampai begitu tuan-tuan sekalian. Allah baik. Kedua tuan-tuan sekalian nak sebutkan besar durhaka kepada orang tua ni. Saya dikata satu hadis ada dua dosa.
Dunia kena balas, akhirat kena lagi. Dosa apa? Zalim orang dan raga pada orang tua. Dunia kena balas, akhirat kena lagi. Sebab tu tuan, kalau saya tengok orang yang perangai pelik dalam hidup dia, duduk tepi-tepi jalan, pakai selipar sebelah kaki, tak ada selipar, tanya, awak nak ke mana ni? Nak pergi mana? Anak kat mana? Dulu ada kat kampung Kuantan, saya dah pergi, tak ada lah dia. Boleh gambarkan tu macam mana bapak jadi begitu. Kenapa? Sebab dia layan begitu dengan mak dia 60 tahun dulu. Sekarang anak layan dia macam tu dia pula. Itu satu. Tuan-tuan sekalian, derhaka pada orang tua, zalim orang. Dunia kena balas. Sesuatu saya suka juga tuan-tuan tengok, kadang-kadang bila ilmu kita ada, kita faham. Ambil contoh perangai orang. Contoh kan, Nabi sebut satu hadis, tak pasti hadis ke, ulama kata orang mati baik. Orang mati baik, dekat nak mati tu dahinya berpeluh. Baik, kemudian dia keluar air mata. Ketiga, hidungnya kembang kembis. Elok kalau orang nazak pergi tengok dia, kena tanya anak dia, mak kamu macam mana amalan dia masa hidup? Dia mati baik, insya-Allah masuk surga. Kenapa berpeluh dahi tu? Dia nak keluar roh pada badan tu sakit. Kalau malaikat datang, Kalsum, insya-Allah Allah akan masuk kamu dalam surga. Dia seronok, keluar air mata, menangis. Baik, tuan-tuan ada kesempatan tanya anak dia, tanya kata apa amalan mak kamu masa hidupnya. Mungkin dia seorang yang baik, taat pada suaminya. Sebab tu tuan sekalian, saya sebut, jangan ada antara kita ni yang hidupnya tak pasti ahli surga ke ahli neraka. Contoh apa ahli surga? Kalau orang lelaki lah, ada sebutkan 7 golongan yang dapat naungan daripada masyarakat. Pemimpin yang adil, orang muda hidup ibadat Allah SWT. Ketiga, orang ikhlas menderma bandingan, kanan beri, kiri pun tak tahu. Yang keempat, orang hati bergantung masjid, suka sembahyang Jumaat. Kelima, orang lelaki yang imannya hebat, perempuan muda, kaya, lawa, comel, loteng, ajak bersenang, inni akhafullah, takut Allah SWT. Keenam, orang yang bangun malam-malam menangis mengenangkan dosa. Ketujuh, 2 orang sahabat kerana Allah, kerana agama, bukan hobi sama, bukan kaki bola sama, bukan tumpang kereta dia kejap. Bersahabat kerana agama, dia salah kita tegur, kita salah dia tegur, kerana agama. Tuan masuk mana kategori tu? Dah dapat masuk surga, dapat naungan pada masku. Tak ada, mula hari ni buat baru nak buat apa yang Nabi sebut, dapat golongan, dapat naungan pada masa antaranya jadi orang bergantung dengan masjid, suka sembahyang Jumaat. Ibu sekalian, Nabi sebut tu hadiah yang lain lebih hebat pada orang lelaki. Mana-mana perempuan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suaminya dan jaga dirinya, kehormatan dirinya, apa lagi, semasa suami tak ada rumah, Allah bagi kunci surga mana nak masuk. Saya kata memang saya rasa macam nak jadi perempuan tapi takut nak bersalin. Baik, senang masuk surga perempuan tapi susah juga tu. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suami dan jaga dirinya semasa suami tak ada rumah. Yang masuk neraka pesanan juga. Perempuan kalau masuk neraka tak syukur nikmat suami, make up untuk orang lain, pergi kerja wangi sungguh, di rumah tak ada apa-apa pakai, macam-macam bau. Ketiga apa? Ketiga, susah buat ibadat. Keempat, tuan-tuan sekalian, yang keempat ini ialah orang yang suka buka rahsia rumah tangga. Suami aku tu bagus tapi ada tapi. Tu rahsia rumah tangga tu. Bukan sini, ini kat Afrika Selatan, sana tak tahu ilmu kita macam, masya-Allah. Baik, balik pada cerita tuan-tuan sekalian. Baik, jadi nak sebutkan, bila kita sebagai anak ni, dan kita faham ada 2 dosa, dunia kena balas, akhirat kena lagi, itulah derhaka pada orang tua dan zalim orang lain. Ketika tuan-tuan sekalian, persoalan rumah tangga ni, dia isu besar.
Sehingga kadang-kadang saya fikir, kenapa jadi begini? Contoh tuan-tuan saya, dia persoalan akhlak, persoalan keluarga. Ambil satu contoh. Dia sampai satu tahap, bila Nabi sebut, bila kamu kahwin, nak kahwin, lelaki nak kahwin perempuan, samalah perempuan lelaki, kita kena temu duga dulu bakal menantu tu. Contoh, perempuan dikahwini kerana 4 sifat ada padanya: rupa, kekayaan, kemudian keturunan, dan keempat agama. Bila beragama secara muslimat, tuan, saya duk fikir dulu, yang nak jaga mak ayah tuan ni siapa? Anak lelaki, anak perempuan? Saya tak faham. Kenapa anak lelaki kena jaga mak dan ayah tuan? Sebab perempuan ni suami dah bawa lari, bukan bawa lari, bawa tempat lain, pindah Kuantan, pindah Kuala Kangsar gitu. Jadi anak lelaki jaga mak dia. Persoalannya, kalau lelaki tu kerja, menantu jaga mak, agak-agak sesuai ke menantu dengan mak ni, mak mertua? Payah juga. Dia kena tahan satu tahap, kena cakap pada isteri kita, mak mertua kita tu macam mak kita lah. Nak lain tadi tuan-tuan, dia isu keluarga. Dia kena faham sampai tahap gitu. Jadi proses perkahwinan, proses jaga pajak, semua terlibat. Sehingga tuan-tuan, saya katakan ada orang itu masing-masing ada diberi tugas untuk jaga mak. Kadang mak ayah tu pergi rumah anak ni, pergi rumah ni, aku tak suka lah pergi rumah bidin tu, ada masalah dengan bidin, contohlah contoh. Rupanya menantu dia tu tidak mesra alam, tak mesra mak dan sebagainya. Dia kena faham lah tu. Bidin kata, baguslah, tak susah aku, jangan. Yang sebenarnya mak ayah tak suka kita tu. Di isu besar tuan-tuan sekalian, saya beritahu ni, usahakan supaya terangkan masalah dosa, pahala dan sebagainya. Baik, contohlah orang tak ada iman, susahnya jaga mak ni, pakai pampers mahal pula tu, 1 hari 5 kali tukar pampers, menyampah sungguh. Orang beriman dia cakap macam menyampah. Orang beriman, alhamdulillah, pahala aku dapat besar, pahala layan mak dan ayah ni. Tak tu tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu ni, kita ibu sekalian, kita ni ingat mati sunat, supaya jangan ada angan-angan nak hidup lama. Kata Salman Al-Farisi, orang ada angan hidup lama ni, dia kedekut, bakhil, Masya Allah, tu nak hidup lama lah tu. Dia tuan jangan kedekut lah, hidup lama tak suka, sebab bimbang-bimbang. Kalau hidup lama amalan tak begitu baik. Walaupun Nabi tahu kita tak suka mati, Nabi beritahu semoga umur kamu panjang, amalan kamu baik. Kalau jahat, semoga kamu panjang umur dan boleh bertaubat. Ingat mati sunat, minta mati haram. Sebab biasa minta mati dia kecewa nak hidup. Allah, susahnya anak 8 orang, seorang pun tak jenguk. Kalau matikan senang, ya Allah, itu tak boleh. Betul kadang-kadang. Saya ingat arwah Ustaz Shah Hajram, dia kata apa? Mak seorang boleh jaga anak 10 orang. Anak 10 orang belum tentu jaga anak. Anak 10 orang ni belum tentu jaga mak seorang. Kadang-kadang jadi begitu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya cerita, cikgu mengajar apa sekolah? Geografi, lagi matematik. Cakap pada anak murid cikgu, pada mak dan ayah, suruh ustaz saja kerana tak mau dengar. Semua kena cakap, buat baik. Dan mungkin di waktu pagi-pagi hari Senin ke ada perhimpunan pagi, guru besar pun untuk cakap, kita ni macam ni dengan orang tua kita dan sebagainya. Sebab ni isu besar. Apa guna tuan-tuan duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi tapi masuk neraka sebab mak tak suka kita? Masya Allahnya begitu. Baik, jadi itu dia persoalan besar melakukan semua keluarga dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan sekalian fikirkan. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan, Allah SWT jadikan kita, Allah jadikan kita, dan perangai kita Allah tahu. Agak-agak bila masalah anak-anak dan orang tua ni, ya tuan-tuan, Quran sebut bila mak dan ayah tu ada penjagaan kamu,
Jangan bagi orang jaga, kita kena jaga. Kalau kerja, berhenti kerja. Alah, gaji 3,000 nak berhenti kerja, jaga mak ayah. Tak apa, insya-Allah Allah ganti lebih baik. Jaga mak ayah. Bila tuan-tuan, mak ayah dan tua, isu tua tuan-tuan sekalian, sebalik pada tajuk tu. Sebab tu disebutkan di satu hadis, Nabi pernah berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan panjangkan umur aku sehingga kau jadi nyayuk. Boleh minta begitu. Ataupun Nabi kata apa? Jangan minta mati kecuali kamu minta begini. Nabi ajar, ya Allah Tuhanku, kalau aku panjang umur baik, panjangkan umurku ya Allah. Tetapi kalau punya ilmu tu baik, aku suruh pada kamu tu buat keputusan. Maksudnya sebutkan, kalau panjang umur tu baik, panjang umur sempat beramal. Tapi kalau pendek umur tu baik, suruh pada Allah Ta'ala, bersedia untuk mati. Tapi tuan-tuan sekalian ingat, saya kata apa, jangan sampai satu tahap anak masuk neraka kerana kita. Mencampah mak ni, bila lah nak mati? Semalam nak sate kajang beli tak makan, 2 hari lepas nak mi Jawa beli tak makan. Apalah susah. Jangan. Jadi bila anak cakap begitu, kerana kita tua tak layan kita dan dia masuk neraka tu, ya Allah Tuhanku, jangan panjang umur sehingga menyusahkan anak keluarga aku. Tak apalah tu. Tapi jangan kita minta mati seolah kita ni kecewa dan sebagainya. Jangan. Sebab itu pahala-pahala Allah nak bagi pada kita jaga mak yang tua tu. Baik. Bila tua, Quran sebut bila mak ayah tua dan penjagaan kamu, fala taqul lahuma uff, jangan kata kepadanya. Ni saya baca tafsir ayat ni, ayat yang ke-24, ayat 24 surah Al-Isra. Kata Dr. Hamka, kita cakap apa? Macam jeling macam tu aja. Hati bercakap tapi mulut tak keluar. Jeling itu pun tuan-tuan durhaka juga tu. Saya ingat pengalaman saya dulu masa muda-muda sebelum kahwin, ada istimewa tabligh kat Bukit Mertajam. Ada seorang cikgu, ingat nama dia, Cikgu Kamal pada Segamat Johor. Saya fikir ramainya orang buat begini. Dia kata apa? Kalau tuan-tuan sekalian, mak sakit, dia pakai pampers, kata bau macam-macam, berak merata, kita pergi jumpa dia tutup hidung, itu durhaka juga namanya. Biarkanlah. Dulu kita berak atas mak ni, yang geng-geng lama basuh kain apa tu yang 4 segi tu, kain lampin, sampai air najis kena muka, tak apa. Tapi kita pergi tutup hidung tu durhaka namanya. Yang kedua, tuan-tuan tidur atas tilam tebal, mak tidur atas lantai, tilam nipis, durhaka juga namanya. Sudah, saya kata. Saya cakap, mak minta maaf, mak nak tilam berapa inci? Saya boleh beli. Tak apalah, aku kalau tilam tu tebal sangat, nyenyak tidur, tak jaga tahajud, tak apalah tu. Jadi sampai begitu. Jadi benda yang menyakitkan orang tua dan sebagainya tu kena elakkan. Siapa yang faham ni? Orang nak surga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita di sini, mak di kampung, contoh kat Jengka 20, contoh sajalah, hantar sebulan 400. Lepas tu lama-lama hantar 100, hantar. Apa pasal Azman contoh, apa pasal anak aku ni dulu hantar 400, hantar 100, mana cukup anak sekolah 5 orang. Kemudian anak dia balik, Allah beli vios baru, padan pun hantar duit kat aku 100, mana cuy? Kenapa tak cakap pada mak? Nabi kata baru, tak payah baru-baru pun tak apa, ya proton tu boleh guna lagi, boleh guna lagi. Jadi dia terasa beli vios baru, tak cakap pada mak. Tuan-tuan kena jaga orang tua sampai begitu. Baik. Bila mak dan ayah tua ada penjagaan kamu, fala taqul lama Allah sebut lagi, sambung, wa qul lahuma qawlan karimah, cakap pada mereka bahasa yang mulia-mulia. Bahasa mulia ni bahasa yang sedap dia dengar. Tapi di akhir zaman tuan-tuan, bila dah jadi beli tu masyarakat, kadang-kadang tengok TV semua cerita bergaduh keluarga, suami marah isteri, lempam isteri, kalau macam tu. Jadi macam-macam soalan perkara jahat masyarakat, perkara biasa aja. Dan cakap pada anak,
tolong gaji bulan ni bagi mak 100 nak beli ceret baru. Apa mak peduli gaji saya? Elok ke bahasa macam tu? Mak tak sabar apa dah sama begitu. Itu dosa besar dia tak. Jadi maksud tuan-tuan kan nak beritahu bahawa sampai tahap wa qul lahum qawlan karima, cakap pada mereka bahasa mulia-mulia ni, mungkin kena ada kursus khas, kursus pra perkahwinan, kursus pasca perkahwinan. Dan tuan sebut tuan-tuan sekalian, saya beritahu Dr. Fadilah Khamsah, dia satu modul, dia kata apa, ada satu kursus untuk persiapan menghadapi persaraan. Syarikat besar-besar, Dewan Bandaraya, MAS, Petronas, sebab nak didik begitulah. Bila kita tua nak tunggu kubur, nak tunggu macam-macam, ada urusan kita dan sebagainya, nak layan mak mertua, nak layan mak sendiri. Tuan minta maaf, saya tak pernah jumpa hadis nak layan mak mertua ni. Dia tanya Ustaz, macam mana layan mak mertua? Mak mertua ni kita ambil anak dia jadi pasangan kita, buat baik jugalah. Kalau Quran sebut tuan-tuan sekalian, wa bizil qurba wal yatama wal masakin, buat baik kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, masuk mak mertua jugalah. Gitu. Tapi alamak engkau bukan mak aku, jangan. Tuan kecil hati isteri cakap begitu. Baik. Jadi saya sebutkan, bila macam tu kan isu besar orang tua tu satu. Kedua tuan-tuan, Allah sebut, saya selalu cerita ada satu peristiwa satu orang lelaki Cina, dia tidak Islam. Tak ada jam kan, nanti lebih cakap Isra' kita berhenti, balik nak tidur. Baik tuan-tuan sekalian, tuan bukan saya, tuan-tuan ada Cina tu, dia bawa kereta, kemudian dia berhenti depan klinik, dia buka badan belakang, ambil kereta kursi roda pergi depan, buka pintu, keluarkan mak dia dengan senyum, tolak masuk klinik. Satu Cina ni faham kau dosa pahala, baiknya dengan mak dia, faham kau dosa pahala. Baik, apa yang daripada dia tu, dia tidak beriman tu, dia ada sakit-baki kemanusiaan pada dirinya. Mak mengandung dia, besarkan dia dan sebagainya. Itu Quran sebut. Dalam surah Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami pesan kepada manusia, buat baik bermak dan ayah. Mak tu mengandung dia, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Sebab tu tuan, perempuan ni senang masuk surga, tapi bila sebut begitu susah nak mengandung, Masya Allah. Jadi sampai begitu, wahnan ala, susah tak susah, berapa kali susah. Ada orang tu jenis alahal, Masya Allah, berbulan-bulan, kata-kata kuruh kekek mengandung anak. Tak cukup itu tambah ayat lain, wa fisaluhu fi aman, menyusu 2 tahun. Ini semua isu besar. Sebab saya kata yang Cina tadi, dia tidak Islam tapi dia ada harga kemanusiaan. Yang ni pun tuan-tuan sekalian, kemanusiaan dia ada. Kenapa mak dia akan buat baik? Mak kenapa? Mak mengandung kita susah, jatuh susah. Kadang-kadang malu juga. Naik medah, ingat baru dia saling mengandung lagi, praktis awak ya. Orang dia kan malu, bawa berapa kilo tu, Masya Allah. Baik, sebab tu tuan-tuan sekalian, kena fahamlah benda-benda begini. Sebab tu saya kata apa, Quran ni kena baca, ambil maknanya, tengok tafsirnya, dia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Begitu. Baik, ada orang Quran tajwid dulu kini selamanya, tapi yang belajar tajwid 15 tahun tak mengajar orang juga, kat dia sajalah. Jangan begitu. Dia hudal linnas, petunjuk, kena baca, ambil pengajaran tuan-tuan sekalian. Jangan begitu. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu ni. Kalau orang mati apa kita buat? Mandi, kapan, semayang, tanam, cukup lah. Tapi tuan-tuan sekalian, Masya Allah, ni kena beritahu. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi Rasulullah, kalau ayah aku mati nak buat apa?
Baik. Jadi Nabi cakap dia, kalau ayah kamu mati, doakan untuknya. Kedua, tunaikan wasiat ayah kamu tu. Ketiga, sesalkan hutang ayah. Keempat, buat baik dengan kawan-kawan ayah. Semua ni penting. Anak tak semayang, dia tidak baik. Bila masa nak berdoa dengan mak dan ayah. Kedua, tunaikan wasiat. Tulis wasiat tu. Wasiat berkawan ringgit. Pesanan, wasiat tu pesanan. Tulis bila ayah mati, doa untuk mak ayah selalu. Kalau ada duit, sekali-sekala sedekah untuk mak ayah dalam kubur. Ya Allah, jumpa Mendah Limit Tuan Haji, kami sekeluarga kumpul RM700 ni untuk masjid baru, kami nak untuk mak ayah dalam kubur. Baik. Selesaikan hutang ayah. Tuan-tuan, hutang kita kena tulis. Kalau tidak, anak-anak mana tahu? Satu. Kedua, anak-anak bergaduh pula sama dia. Saya tak ada gaji bang, gaji sikit abang lah bayar. Bukan, aku pun nak ramai, sikit-sikit lah tolong orang juga. Ayah dah kubur kena seksa tau. Masya Allah. Kan? Buat baik kawan-kawan ayah. Saya cakap pada orang, kawan ayah siapa? Kakek ekor ke? Ataupun tak tahulah perangai ayah. Tapi ayah ni tentu kalau kita dia berkawan orang baik-baik, orang macam orang surau lah kawan ayah kita. Cuma kebetulan kawan kita tu umur seumur dengan kita. Kadang kita mati 5 bulan betul dia mati, tapi tak apa, maksudnya anak-anak kena tahu kita cakap siapa kawan kita. Sampai begitu sunnah Nabi buat kawan-kawan ayah kita. Saya ni kawan ramai ni, depan payah kawan saya semua ni, Masya Allah. Jadi cakap pada anak, bila ayah mati, buat bayangkan haji jurid kawan ayah. Yang tu, yang besar badan contoh itu kan. Sebab gitulah nak jaga hubungan anak kita, ayah kita sebagainya, sampai buat kawan-kawan ayahnya begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, dengan satu cerita Ustaz Ahmad Dasuki Masjid Negeri Lama, dia kata apa? Kadang-kadang anak ni ustaz, ustazah, tapi perangainya teruk juga dengan mak dan ayah, dia kata. Dia kata satu peristiwa, ayah mati. Anak boleh cakap pada mak, mak punya masjid tu nama ayah mak. Mak jual duit tu bagi sama-sama kita orang. Masya Allah, sampai begitu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara nak berdoa bulan Ramadan, biarlah anak tu berakhlak baik, faham dan sebagainya. Dan cuma saya sebutkan tuan sekalian, kemungkinan besar bila dengan anak kita tak mesra, itulah jadinya. Sebab tu kan saya kata apa, kadang anak kita ramai, sini ada, sini saya lagi ramai, 12 orang sahaja. Kumpulkan sekali-sekala. Nak cakap, tolong jangan bagi mak ayah masuk sebab kamu tak buat apa-apa. Apa ayah cakap ni? Tolong jangan mak ayah masuk sebab kamu tak jadi baik. Kamu kena semayang, jangan tinggal. Sebab bila mak ayah mati, waladun soleh, doalah anak soleh mendoakan. Jangan tak semayang, jangan tak berdoa tu dah kepada orang tua, kamu masuk neraka juga besok. Baik tuan-tuan sekalian, ada satu ketika Nabi cium cucu dia Hasan dan Husin. Ada seorang datang, lalu nama dia Aqra bin Habis. Rasulullah, kau cium cucu Rasulullah. Anak aku 10 orang tak pernah cium cucu, tak pernah cium anak aku. Masya Allah, beranak 10 orang tak pernah cium anak. Kemudian tuan sekalian, Nabi kata apa? Malam yarham la yurham. Siapa tak menyayangi tak akan disayangi. Berat tuan, biarlah anak ni sayang kita sampai kita tua, sampai kita mati. Sebab kita tak sayang dia, dia pun tak sayang kita. Dan tuan-tuan sekalian, doa untuk anak ni kena selalu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan macam saya, duduk orang Kelantan datang ke Kelang, habis duit, habis harta, habis gaji untuk pelajaran anak-anak. Akhirnya ujung-ujung dekat mati tak ada pusaka nak bagi. Kata rumah ni aja ayah ada, ayah bagi anak ni, anak ni yang boleh terima sesenang hati. Kau tak bergaduh adik-beradik tu kerana kita. Sampai tahap begitu tuan sekalian. Baik tuan sekalian, saya nak sebutkan ini satu benda yang payah nak buat. Tanya ustaz lain lah. Nabi kata apa contoh? Makanlah kamu berhenti sebelum kenyang. Baik,
Kalaulah kamu terpaksa makan banyak, nak kerja berat, pastikan dalam tubuh kamu ada 3 ruang. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 ada peluang untuk bernafas. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 nafas. Macam mana nak kira tu, ha? Nak teropong perut 1/3. Itu juga tuan-tuan, bila Rasulullah dia sahabat, ya Rasulullah, nak baik dengan siapa? Nak baik dengan siapa Rasulullah? Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Rasulullah nak baik dengan siapa? So, mak engkau. Lepas tu mak engkau. Lepas tu mak engkau. Lepas tu bapa engkau. Tuan-tuan sekalian, macam mana nak sayang mak 3 kali ganda ni? Tanya Ustaz, saya tak reti tu. Tapi Nabi sebut, Nabi cerdik mana kena faham sampai begitulah sayang mak 3 kali ganda. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, anak saya bagi pada mak dia, tak minta pun. Tak apalah, mak dia mengandung, dia besarkan dia, tak apa, bagi pada mak tak apa. Tak duit minta dengan mak pula, tak apalah gitu kan. Tak, jangan kecil hati. Mak nak 100, ayah nak 100 juga, tak, jangan. Tak kena tu, segi adilan tak kena tu begitu. Biar saya mak 3 kali ganda. Itu baik. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi nak beritahu dalam hidup kita ni, kalau keseluruhan episod hidup kita, antaranya tuan-tuan sekalian masalah disiplin akhlak, tingkah laku antara mak dengan anak, isteri dan sebagainya, sampai tahap gitu, dan tarbiyah keluarga dan sebagainya, dia satu benda penting. Sebab tu saya sebutkan sampai tahap Masya Allah, nak tukar dosa besar dah kementuan, sampai dunia kena balas, akhirat kena lagi, sebab mak dan ayah susah kerana kita. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian saya sebutkan juga sebagai persoalan akhir tentang anak-anak dan keluarga ni. Kadang-kadang kita terlepas cakap, mak datang rumah saya kat Kelang, mak kat kampung siapa ada, ayah dah tak ada dah. Mak datang ke Kelang, aku tak sukalah pergi kat Kelang tu. Allah, Cina tu bising anjing sebelah rumah tu, surau pun jauh. Apalah mak ni menyampah, siapa nak tunggu mak kat rumah, jadi apa kan susah. Kerana kita tu baik tu cakap macam tu. Itu satu. Kan contoh satu lagi, kadang-kadang mak mi klinik malas lah. Mak batuk dah 6 bulan, mak nanti kena doktor tu kena cek aku ada batuk kering. Malas lah aku dah minum matu 5 nipis, dah 6 bulan tak baik mak. Bawa mak pergi klinik. Dia tak suka orang tua ni. Bayarlah ubat RM65. Rupanya sebulan 2 bulan tak baik juga. Kenapalah mak ni? Tengok-tengok rupanya ubat dia tak telan pun, letak bawah kapet. Mak ni apalah mak? Mahal mak tu RM60, mak tak makan ubat tu pasal batuk. Saya tak larat macam mak. Tuan, lepas cakap ni macam tu, kadang-kadang kita menyesal juga. Saya ingat bos saya Haji Syakrani kan, dia apa nama mak dia, Umi Kasum apa? Di rumah dia ke Jalan Penggawa Seksyen 12 Salam. Dia cakap dengan saya, orang tua ni terbaring, dia doktor seorang, Dr. Anis, dan 2 jururawat jaga, dia panggil Haji. Ni mak saya ni, mak saya. Saya buat terbaik dah tu, buat terbaik daripada dia tu. Ada misi jaga, doktor jaga. Tapi saya bimbang kalau kebaikan tu tak menepati sebagaimana Allah suruh. Dia buat baik dah, tapi tak pasti betul ke buat, cukup ke memadai ke buat baik. Lepas tu tuan sekalian cek balik dalam surah Al-Isra ayat ke-25. Allah sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita ni Allah sebutkan apa yang ada dalam hati kamu tu Allah tahu. Bukan celupa sangat, tapi kadang terkeluar perkataan ni, sekarang orang tua sakit hati, dia kecil hati, Allah tahu peran kita tu. Tapi Allah kata, kalau kamu baik, sembahyang tak tinggal, Allah ampun dosa kamu tu, doakan selalu kepada Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan sekalian, selalu bagi tahu ni, kadang-kadang kita buat benda yang tidak betul, mak dah mati, ada mati, kita doakan untuk dia, doa untuk dia, untuk baik. Akhirnya tuan-tuan, bila doa untuk dia tu, terlepaslah dosanya begitu. Apapun tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni, antaranya kalau tengok hadis tadi lah, ada benda yang kita nak buat, dia kena cakap pada anak kita, kita kena buat hitam putih hutang tarik macam tu lah.
Lepas tu tahun ni nak sebutkan masalah hutang, dia isu besar. Sebab persoalan mati ni dia tak ajar di sekolah. Yang fiqh adalah adab, akhlak. Berhutang jangan niat tak mau bayar. Sebab kau niat tak mau bayar, pahala naik ke langit, langit tendang turun, bumi tak kata, tak sampai ke mana-mana pahala kita. Sebab niat tak mau bayar. Kena faham. Kedua, bagi hutang pada orang. Saya bagi hutang 2,000 pada Tuan Jizabah. Saya kena sebut, ya Allah, aku dah nak bayar, saya ambil. Aku tak tahu bayar, saya lafaz, kena aku maafkan, aku halalkan dia. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. Kawan berhutang kita halalkan. Banyak 2,000, RM20 tak apa, boleh halal, tak apa, berat hati, halalkan juga. Kenapa tuan-tuan sekalian? Besok dia pada masa dia kena tunggu kat pintu surga tu, datang nak bayar hutang dengan pahala dia. Nak masuk surga dah, tapi kena tunggu datang nak bayar hutang kita dengan pahala dia. Baik, senang jumpa cari kita di akhirat besok. Sebab tu Tok Guru kata apa? Saya maafkan segala dosa manusia kepada saya sebab saya nak masuk surga cepat. Jadi dosa dengan orang dia tak ada, tak buat apa-apa, dia halalkan segalanya, akhir tak payah tunggu tu masuk surga tuan-tuan sekalian. Jadi ilmu akhirat kena faham banyak bab itu. InsyaAllah tuan-tuan, itu sekadarnya lah. Dan sebelum saya lupa, ada satu benda yang saya baca satu rencana. Masya Allah, ni tahun 2016 ada catatan saya tulis, tahun 2020 Malaysia akan jadi negara tua. Apa benda tu? Malaysia akan jadi negara tua tahun 2020, lagi 4 tahun. Kenapa? Akan ada 3.2 juta orang tua umur 70 tahun ke atas. Orang perempuan lagi hidup lama, 75 tahun. Orang laki-laki hidup 75 tahun, perempuan 75 tahun. Tua sebab tahap kesihatan dah bagus. Dan kata-kata tu, terbebanlah bagi kerajaan dan juga keluarga nak layan orang tua yang tua ni. 3 juta lebih negara tua Malaysia ni. Baik, dia tambah pula, yang sebanyak itu 14% berdepan dengan penyakit package, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, lemah jantung, strok, beban pada kerajaan. Saya ni pelanggan tetap klinik Bukit Kuda, Masya Allah, free sekarang tu, masuk insulin semua free tu, banyak kerajaan kena belanja semua tu. Baik tuan-tuan sekalian, kalau begitu ni kita juga kena faham ni, anak-anak kena faham ni begini. Nak jaga orang tua ni, Masya Allah, mak nak makan apa, tanya mak nak makan apa gini, ikutlah apa benda, sup kambing tak, kalau mak tak makan tak apa, cucu makanlah mak, nanti besok nak makan apa cakap. Dia tuan-tuan begitu. Saya pernah terasa juga dengan arwah mak saya. Setiap hari dia puasa, dia sakit, mak tak payah puasa lah mak. Dia kata apa? Aku tak puasa, tak makan juga. Dia kata baik puasa, dia kata. Aku tak puasa, tak makan, baik puasa. Tapi paling kurang pun orang tua dia nak air, minum air tak jadi. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh hidup tanpa makan 40 hari, tapi tak boleh hidup tanpa minum dalam seminggu. Kena minum juga sebab darah kena mengalir melalui komponen air itulah. Jadi kadang-kadang, alamak tak payah bahasa lah mak dah tua ni. Di kadang-kadang, yalah, kita bukan nak marah, nasihat dia begitu. Ini ilmu nak bagi tahu berdepan dengan suasana keadaan, kita kena faham sungguh-sungguh. Wallahualam saja, insyaAllah kita jumpa lain kali, ambil pengajaran, ambil kira, cerita pada orang, begitu anak kita cakap elok musim raya puasa ni kan, jemput cerita, buat kuliah pada anak, tak sekiranya benda-benda begini supaya dia faham. Sebab tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu, kalau kita doa kepada mak ayah, besok anak doa kepada kita. Kita doa kepada mak ayah, anak kepada kita, anak kepada anak, dia jadi vicious circle, maksudnya pusingan jam terusan. Jadi kena fahamlah tu, bukan untuk kita, bukan untuk pada anak. Jadi anak pada anak kita tu akan baik pada bapa dia, mak, sebab dia itulah yang kita sebaik mungkin. Sebab tu tuan-tuan, sementara kita ada ni, sebab saya ada anak, dia kadang-kadang kena mesra dengan isteri tu, sebab anak kata, oh ayah macam ni lah isteri, ayah macam ni lah yang mak, supaya dia tahu. Dan dia pun buat begitu sama dengan anak-anak cucu dia.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka munkin fa'fu anna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.